surah An-Nur. Tertib surah ke-24. Nama surah An-Nur, sempena dengan ada ayat yang sebut Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Dalam ni lah. Bilangan ayatnya 64. Bilangan rukuk ada 9. Makkiyah atau Madaniyah, jelas sekali kalau kita tengok kepada kandungannya tu, memanglah ini salah satu surah Madaniyah. Tertib turunnya ialah ke-102. Bilangan paragrafnya ada 5. Kita terlebih dahulu tengok mesej utama surah ini, iaitu 1. Tinggalkanlah kekufuran dan nifak. 2. Ikutlah undang-undang kekeluargaan, kemasyarakatan dan jenayah Islam. 3. Janji memberi kuasa dan pemerintahan, yakni kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita tengok paragraf yang pertama surah ni, kalau kita perhatikan paragraf yang pertama dan paragraf yang terakhir surah ini berbicara tentang hukum hakam, melibatkan banyaklah hukum, terutamanya kekeluargaan, kemasyarakatan dan undang-undang, termasuk sivil, undang-undang jenayah pun ada di dalam surah ini. Tinggal lagi 3 paragraf di celah tu, di tengahnya itu. Kalau kita tengok paragraf 2 ayat 35 hingga 40, itu berkenaan dengan 2 perbandingan untuk amalan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Paragraf 3 ayat 41 hingga 46, pengenalan Allah melalui sifat-sifatnya. Paragraf yang keempat ayat 47 hingga 57, perbezaan di antara sifat-sifat orang mukmin dan orang munafik. Itu 3 perkara yang ada di celah di antara paragraf yang pertama dan paragraf yang terakhir, yang mana kedua-duanya mengandungi hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama bukan berkenaan dengan ibadat kebanyakannya. Kebanyakannya ialah berkenaan dengan hukum kemasyarakatan dan kenegaraan. Baik, kita tengok secara terperinci paragraf yang pertama. Ayat 1 hingga 3. Hukum penzina yang belum berkahwin. Ini semua berkait dengan hukum jenayah Islam. Jenayah menurut agama Islam. Apa itu jenayah? Perzinaan adalah satu jenayah. Dan ini jenayah kemasyarakatan. Dan jenayah ini berkait juga dengan negara, yang mana pemerintah hendaklah bertanggungjawab melaksanakan hukum-hukum ini. Kalau tidak, berdosalah kerajaan itu. Jika ia mampu, maka berdosalah kalau tidak melaksanakan hukum-hukum ini. Dan hukum-hukum ini tidak boleh dilaksanakan oleh orang-orang perseorangan, jemaah-jemaah tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu, parti-parti tertentu, tak boleh. Walaupun mungkin ahli dia mungkin berjuta pun tak boleh. Ini hak negara. Sebab itulah Islam ini dia tidak sempurna kalau tak ada negara. Memang begitu. Banyak daripada hukum hakamnya tidak akan dapat dilaksanakan tanpa ada negara dan pemerintah yang berdaulat di dalam negara itu. Ayat 4 hingga 10, hukum terhadap orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang suci berzina. Tuduh orang berzina. Khususnya disebutkan di sini orang-orang perempuan yang baik-baik. Ayat yang ke-11 hingga 26, peristiwa ifk, waqi'atul ifk, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Peristiwa dalam sejarah yang ada orang menuduh pihak tertentu, orang tertentu. Kalau dalam hadis-hadis banyak disebut Aisyah, dikaitkan dengan Aisyah. Setengah-setengah tu tak mahu kaitkannya sebab tak ada sebut nama Aisyah di situ. Adalah seseorang, orang Islam, perempuan yang suci, yang baik, dituduh berzina. Itu peristiwa. Macam mana sepatutnya orang Islam, sikap orang Islam apabila berhadapan dengan masalah seperti ini? Terusnya ayat ke-27, 29, hukum masuk ke dalam rumah-rumah. Hukum masyarakat ni nak masuk dalam rumah orang, macam mana adab dia? Ada ke tak ada disiplin? Atau ikut sera yang kita nak masuk. Ayat 30-31, hukum menundukkan pandangan, perhiasan dan memakai barang kemas
Sini hukumnya. Kalau lelaki dengan perempuan, macam mana sepatutnya hubungan dia? Dari segi jaga pandangan tu macam mana? Lepas tu kalau pakai perhiasan, perhiasan tu boleh tunjuk sejauh mana, boleh terdedah sejauh mana. Seterusnya ayat ke-32 hingga 34 hukum-hukum kahwin. Lepas tu kalau kita tengok di paragraf yang terakhir pula, ayat 58 hingga 59, hukum di bilik tidur. Hukum di bilik tidur. Mana dalam keluarga, ada anak, anak boleh masuk dalam bilik atau ruang ayah dan ibu tu pada ketika mana. Dan pada ketika mana tak boleh. Yang seterusnya, ayat 60, hukum orang-orang perempuan tua. Macam mana auratnya? Macam mana hubungannya dengan lelaki? Itu hukum perempuan tua. Dan perempuan tua tu, apa maksudnya tua tu macam mana maksudnya? Ayat 61, hukum makan, salam dan masuk ke dalam rumah-rumah. Rumah kita sendiri, kita nak masuk macam mana? Rumah tak ada milik siapa-siapa, rumah sewa. Kalau zaman sekarang ni hotel dan sebagainya, kita nak masuk tu macam mana? Lepas tu makan di rumah, makan di luar, makan rumah siapa boleh, rumah siapa tak boleh, ada di sini. Ayat 62 hingga 64, hukum dan disiplin jamaah. Disiplin dalam satu institusi, dalam satu badan, pertubuhan. Apa sepatutnya, adabnya, kena jaga apa. Itu kandungan surah An-Nur. Jadi paragraf yang pertama berkenaan dengan hukum-hukum, paragraf akhir yang kelima juga berkenaan dengan hukum-hukum. Zaman diturunkan. Surah Al-Ahzab diturunkan sekitar tahun 4, 5 dan 6. Itu sekitar tu. Surah Ahzab. Ghazwah Banil Mustalib mula berlaku pada bulan Sya'ban 6 Hijrah. Surah An-Nur besar sekali kemungkinan diturunkan sekitar bulan Sya'ban atau Ramadan pada tahun ke-6 Hijrah. Setelah kepulangan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Ghazwah Banil Mustalib. Kira-kira setahun setelah diturunkan surah Al-Ahzab. Kira-kira setahun selepas selesai surah Ahzab, ini surah An-Nur pula diturunkan. Di peringkat itu, orang-orang munafik begitu aktif mencetuskan pelbagai fitnah dan tuduhan terhadap kehidupan kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula sekali mereka menghebohkan soal perkahwinan Rasulullah dengan Zainab yang sebelum itu telah menjadi isteri kepada anak angkat baginda, Zaid bin Harithah. Tuduhan perzinaan juga telah dilemparkan kepada beberapa orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah ini juga terdapat berita gembira bahawa dalam masa 2 tahun sahaja lagi Mekah akan dikuasai orang-orang Islam. Sunnatullah dalam menggantikan satu umat dengan umat yang lain akan menjadi kenyataan. Ini dapat dilihat dalam ayat 55. Ramalan yang diberikan itu betul-betul telah menjadi kenyataan pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, di mana Mekah dapat dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Inilah latar belakangnya. Maknanya dari segi turun surah Ahzab dulu. Tapi dari segi kedudukan letaknya dalam Quran, mana tertib kitabi seperti Quran yang ada dengan kita ni. Kita bertemu dengan surah Nur dulu. Lepas tu, jauh lagi, baru kita bertemu surah Ahzab. Maknanya tertib turun dengan tertib kitabi ni berbeza. Itu benda yang kita kena tahu. Jadi untuk kita dapat turutan yang baik, kronologi lah, kalau kita kata kronologi, kita kena tengok surah Ahzab dulu. Kalau nak baca, nak bagi faham dengan baik, kita kena baca surah Ahzab dulu, lepas tu baca dengan surah Nur. Baru lengkap. Sebab dalam dua surah ni, cerita dia lebih kurang sama. Bentuk dia. Dengan sebab itu, seelok-eloknya kita baca, kalau nak baca tentang hukum-hukum ni, baca dua-dua tu. Dan baca surah Ahzab dulu, sebelum baca surah An-Nur. Tapi dari segi panduan, sebab ini semua mesti dilaksanakan dan dipakai oleh negara Islam.
Pemerintah Islam mesti kena pakai. Jadi tak ada beza dulu kemudian pun. Semuanya kena pakai sekaligus. Sekaligus. Bukan kata kena pakai surah Ahzab dulu, baru surah Nur. Tak. Apa yang ada dalam surah Ahzab dan surah Nur boleh dilaksanakan. Bahkan perlu dilaksanakan bersama-sama sekaligus. Dengan sebab itu tidak ada beza dari segi tertib ni. Cuma kalau kita nak mengesan dari segi kronologinya, maka elok kalau kita baca surah Ahzab dulu, lepas tu surah Nur. Terutamanya apabila kita membuat kajian. Begitu caranya. Dari segi baca ni baca beginilah. Baca ni baca beginilah. Kalau dalam solat, kita kena baca surah yang kita bertemu dalam Quran dulu. Mana tertib kitabi dulu. Misalnya surah Tabbat Yada dengan Qul Huwallah. Kita baca Tabbat Yada dulu. Sebab Tabbat Yada dulu, lepas tu baru bertemu Qul Huwallah. Dalam semua solat begitu tertibnya. Kita boleh juga, cuma tidak elok, tidak elok. Kalau baca Qul Huwallah dulu, lepas tu baru baca Tabbat Yada tu. Nak baca dalam solat mengikut tertib kitabi. Nak faham benda tu, kita kena tengok dari sudut tertib nuzul. Sebab itu kedua-dua tertib ini perlu diperdalami, dikaji. Berkaitan surah An-Nur dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang mukmin selain dituntut supaya menguatkan iman mereka, dituntut juga supaya berakhlak mulia dan beribadat dalam segala bentuknya, termasuk ibadat-ibadat badaniyah yang berkait dengan tubuh badan dan ibadat-ibadat maliyah yang berkait dengan harta benda. Jadi kalau kita baca qad aflahal mu'minun itu, kita bertemu dengan walladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu ibadat badaniyah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu ibadat maliyah. Maknanya ada panduan di dalam surah Al-Mu'minun. Di dalam surah An-Nur ini pula, semua institusi kerajaan diminta supaya menjayakan apa yang dituntut daripada orang-orang mukmin dalam surah Al-Mu'minun. Misalnya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalik faulaika humul adun. Misalnya, maknanya orang-orang yang menjaga kehormatan mereka, menjaga nafsu mereka, jangan mengadakan hubungan seks kecuali dengan isteri-isteri ataupun pada masa itu ada hamba dengan hamba-hamba. Itu saja yang boleh. Illa ala azwajihim, kecuali dengan isteri-isteri, au ma malakat aymanuhum, atau hamba-hamba yang dimiliki mereka, fa innahum ghairu malumin. Kalau macam tu mengadakan hubungan seks tidak tercela. Tidak tercela. Orang yang cari jalan lebih daripada itu sudah melampau. Bila melampau, apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya diceritakan di dalam surah An-Nur. Kalau melampau tu sampai ke kemuncaknya, berlaku hubungan seks antara lelaki dengan perempuan yang bukan suami isteri, bukan hamba seseorang. Itu satu jinayah. Dia ada hukuman yang tersendiri dalam dunia selain daripada hukuman di akhirat, sebagai janji buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang melakukan macam ni, ini boleh diseksa dia di akhirat. Dalam dunia pun kena. Itu dipanggil hukuman hudud. Hukuman hudud dalam dunia. Dan hukuman ini tak ada kerajaan, tak ada pemerintah mana pun boleh mengubahnya. Kalau Allah SWT kata 100 sebatas, 100. Tak boleh dah nak pindah macam lain. Nak tukar macam lain, tak boleh. Kalau tukar, lebih berat lagi. Tak jadi. Tak jadi. Tak sah. Tak lepas juga tanggungjawab. Kalau kita kata hukuman bunuh lah, tak boleh. Dosa juga. Dosa juga. Kalau kita kata hukuman jail lah, 20 tahun, tak boleh. Dia kena macam tu, sebagaimana yang disebut. Itulah yang berkait dengan hukuman hudud. Jadi hukuman hudud ni nak melaksanakan, nak menguatkuasakan supaya terkawal masyarakat Islam ni. Jadi baik. Misalnya dalam kekeluargaan, dia tidak sesuka hati, dia bebas bergaul begitu dengan sesiapa yang dia suka, tak boleh macam tu. Kalau buat, apa hukumannya? Ini semua untuk nak jaga masyarakat Islam lah. Orang panggil maqasid
syar'iyah tu kan ada beberapa, termasuklah salah satunya menjaga keturunan. Ini semua nak jaga keturunan lah ni. Berkeluarga apa, ada isteri, ada anak, tak boleh dengan pasangan lain. Nak jaga keluarga, kesucian keluarga. Iaitu hifzu an-nasab. Hifzun nasab. Nak menjaga nasab keturunan. Kalau tidak, susah juga. Anak ni anak siapa? Boleh jadi tidak anak kita. Sebab isteri kita pergi mengadakan hubungan dengan orang lain. Dan kalau suami pun tak boleh nak harap juga. Boleh jadi dia ada hubungan dengan kita, boleh jadi ada hubungan dengan perempuan yang lain. Secara sulit. Jadi kesetiaan, hubungan, kekeluargaan, kasih sayang tu jadi tidak kukuh, tidak kuat. Jadi retak. Tidak ada saling percaya mempercayai. Tak ada macam tu. Dengan sebab itu, jaga. Lelaki pun jaga, perempuan pun jaga. Itu sebab ada hukum ni. Sebab apa? Kalau anak kita puas hati. Puas hati orang lelaki katakanlah pergi bekerja jadi tukang selam dalam laut. Merah mata. Merah mata pun dia nak bagi belanja untuk anak dia. Memang anak dia daging darah dia. Dia puas hati. Satu macam kelegaan manusia dapat. Kalau katakanlah yang dia belanja, yang dia bersungguh tu bukan anak dia. Rupanya isteri dia yang mengadakan hubungan dengan orang lain, anak orang lain. Macam mana perasaan dia? Hancur perasaan dia. Kecewa jadi. Manusia dia bukan sebegitu. Anak lain. Ini tidak anak. Bahkan curang. Dia jadi mulalah berdendam. Di situ mula berdendam. Masyarakat yang bebas macam anak sekalipun, masyarakat yang barat yang tidak terikat dengan benda-benda macam ni pun, dia tidak terlepas daripada naluri semula jadi manusia. Dia ada cemburu, ada dengki, ada dendam, ada nak marah. Kerana itulah banyak berlaku pembunuhan. Orang ni bunuh orang ni bakar orang ni. Itulah sebabnya. Akibatnya dia membawa kepada macam-macam jenayah juga berlaku dalam masyarakat. Dan ini pun hukum jenayah juga. Di samping melaksanakan segala hukum Allah, sama ada yang berkaitan dengan kekeluargaan, kemasyarakatan, atau yang berkaitan dengan undang-undang jenayah. Bukan lagi undang-undang muamalah, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya. Itu tidak. Ini undang-undang jenayah, kemuncak. Dan kalau kita tengok dari segi turun pun, dia turun di Madinah. Setelah umat Islam ada negara, berada dalam sebuah negara yang berdaulat. Walaupun kecil. Nak cerita je negara ni tidak nanti besar. Sekarang ni pun kita boleh tengok negara yang kecil-kecil. Singapura pun kecil. Dan banyak lagi yang lain-lain yang kecil lagi daripada tu. Boleh. Yang pentingnya dia ada kedaulatan itu. Contoh sekecil tu pun perlu negara. Perlu ada pemerintah. Perlu ada undang-undang. Apalagi kalau yang besar lagi. Itulah pengajaran untuk kita. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. Di dalam surah An-Nur dinyatakan kewajipan melaksanakan hukum hakam Allah. Di dalam ayat pertama surah An-Nur lagi diperjelaskan bahawa segala hukum hakam yang terdapat di dalamnya adalah perkara fardu yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Cuba kita tengok ayat 1. Suratun anzalnaha dan wa faradnaha. Kemudian nombor 2 di dalam surah An-Nur diberikan hukum-hukum yang terang. Hukum tu terang, tak ada keliru. Di dalam surah An-Nur beberapa kali perkataan ayat. Ini kata kunci lah ni. Beberapa kali perkataan ini dipakai dengan makna apa? Diguna dengan arti hukum-hukum yang terang dan tidak samar. Ayatin bayyinat. Itu ayat 1. Yubayyinu. Itu perkataan yang sama lah tu. Pecah-pecahan dia lah. Ayat 18, 58, 59 dan 61. Mubin. Itu pun maknanya terang. Ayat 54. Ayatim mubayyinat. Ini pun ayat yang menjelaskan. Hanya di dalam ayat ke-46, ayat mubayyinat sahaja, lafaz ayat boleh dipakai juga dengan arti bukti-bukti. Berarti bukti-bukti atau ayat-ayat lah. Ayat-ayat Allah. Quran misalnya, ayat-ayat. Itu saja. Yang lain semua dipakai dengan makna hukum-hukum. Ayat sini. Sedangkan dalam surah-surah lain banyak kita bertemu perkataan ini dipakai dengan makna tanda-tanda. Bukti-bukti kebesaran Allah. Kekuasaan Allah. Itulah ayat. Tapi di dalam surah ni tidak. Di dalam surah ni tidak. Mana hukum-hukum Allah itu macam bukti juga.
bukti kekuasaan Allah, bukti kebesaran Allah, bukti keadilan Allah. Kalau tidak dilaksanakan hukum-hukum ni, tak akan terbukti keadilan Allah, tak akan terbukti kebijaksanaan Allah, tak akan terbukti Rahman Allah, tak akan terbukti semua sifat-sifat, tak akan terbukti. Separuh daripada sifat-sifat Allah saja yang kita dapat lihat dalam kenyataan, sebahagiannya tak dapat. Itu benda. Kalau kita kata nak adil, adil ni mana? Adil di rumah saja, dalam keluarga saja ke? Itu pun iya juga. Tapi adil yang semua orang terima dalam dunia ni, sampai ada mahkamah untuk mengadili kes-kes dalam kes jenayah banyak. Kalau tak ada mahkamah, tak ada undang-undang yang nak memutuskan sesuatu kes jenayah, macam mana nak adil? Jadi bagaimana nak nyata sifat Allah Al-Adil itu? Sebab itu, ini sebenarnya macam bukti Allah, macam kejadian langit, kejadian bumi, bukti kebesaran Allah, bukti keadilan Allah. Ini bukti keadilan Allah. Walaupun kita nampak macam tidak adil, macam teruk tu, tidak. Di sini kalau kita melaksananya akan terbuktilah keadilan Allah. Kalau kita tengok kan, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Ini cara bila kita baca surah ni kan, ialah kita baca tu boleh belaka, tapi yang sebenarnya nak menggambarkan suasana, dia kena ada gaya juga. Ini adalah satu surah yang kami fardukan, yang kami turunkan. Kami fardukan, kami turunkan. Kami beberapa kali itu siapa? Allah. Dalam bahasa Arab, bukan aku, dia tidak sebut aku, aku turunkan. Banyak tempat dia kata aku turunkan. Di sini dia sebut kami, nak menunjukkan tu. Kalau bahasa Arab, dia kami ini sama ada untuk ramai. Kita bahasa Melayu pun ada juga. Kami. Kalau saya, seorang. Kalau ramai, kami. Satu lagi untuk menunjukkan kebesaran orang yang bercakap. Keagungannya, ketinggiannya. Orang yang perlu dipatuhi. Kena patuh. Itu kami. Kami nak begini-begini. Dia itu menyatakan kedudukan dia yang besar. Dia pakai kami di sini. Kami turunkannya. Kami fardukannya. Wajibkannya. Dan kami turunkan berkenaan dengannya, di dalamnya hukum-hukum yang terhukum. Mana hukum? Ayat itu dengan makna hukum. Bukan tanda-tanda kebesaran seperti langit, bumi, bintang apa, tidak. Hukum. Semoga kamu, mudah-mudahan kamu mendapat pengajaran, mendapat panduan. Dapat panduan kalau ikut ini. Apa yang Tuhan perintah, Tuhan wajibkan supaya kita laksanakan itu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Penzina perempuan, penzina lelaki, kamu sebab tiap-tiap seorang daripadanya 100 sebab. Dan jangan kamu berasa kesian belah dalam melaksanakan agama Allah. Disebut din. Ini menunjukkan din ini bukan agama ni impunan ibadat-ibadat, adat-adat, budaya, bukan itu saja. Din ini hukum. Jenayah itu pun din juga. Samalah tarafnya seperti solat, ini din, ajaran agama, perintah agama. Puasa, ajaran agama, perintah agama. Melaksanakan hukum hudud juga perintah agama. Sama wajibnya dengan solat yang diperintahkan oleh Allah, yang puasa dan lain-lain, sama saja. Cuma syarat dia berbeza. Kalau solat itu siapa pun, ada kerajaan atau tak ada kerajaan Islam atau tidak kerajaan Islam, negara mana-mana pun kena itu. Setiap orang kena. Dia tidak syarat ada negara baru boleh solat. Tak. Tapi kalau hukum ni, dia kena ada negara. Tak ada negara tak boleh. Ada negeri saja nak, tak boleh. Tak boleh lagi. Dia kena ada negara. Katakanlah Kelantan kan, masyhur
Orang kata nak melaksanakan hudud. Kenapa tak boleh jalan? Sebab negeri saja nak. Tidak ada sokongan kerjasama daripada pusat. Dia kena ada. Sebab apa? Negeri ni dia bukan ada askar dia. Bukan ada tentera dia. Polis bukan di bawah kerajaan negeri. Di bawah kerajaan pusat. Jadi kalau orang tu lari, siapa nak kejar? Siapa nak tangkap? Polis. Polis bukan duduk di bawah kuasa kerajaan negeri. Tak boleh. Dia kena betul-betul berdaulat. Boleh tangkap. Boleh hukum. Boleh penjara. Penjara apa semua ni bukan di bawah kerajaan negeri. Kerajaan pusat. Baru boleh. Katakanlah kalau orang berontak, dia boleh mengatasinya. Boleh tekan orang yang berontak tu. Tak cukup dengan polis askar dia. Itu maknanya berdaulat. Kuat, ada syaukah. Ada kekuatan. Menyebabkan jadi orang takut. Tak berani nak langgar. Dia boleh denda. Kalau buat denda. Orang takut, habis duit. Itulah kuasa. Itulah kuasa politik. Jangan kamu berasa kesian belas terhadapnya kerana melaksanakan agama Allah. Disebut agama itu. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman terhadap kedua-dua ini itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang mukmin. Kena saksikan. Jangan main senyap dalam senyap. Sudah dilaksanakan tidak tak tahu. Katakanlah hukuman gantung lah, katakanlah hukuman gantung. Senyap-senyap, tak tahu. Mana tahu, takut penjaga jail tu sembunyi kan dia, tahu-tahu dia kata istihad, kata kena gantung dah. Sebenarnya tak kena gantung. Mana tahu. Lepas tu apa faedahnya kepada orang-orang di luar ni? Kalau waktu mati senyap tak ada apa, cerita senyap, tak ada siapa pun tahu. Tak menjadi pengajaran, tak menjadi ancaman dan menakutkan manusia, tak takut. Ni kalau tengok macam tu, tengok dengan mata kepala sendiri. Tak mau tengok pun tak apa, bukan wajib tengok tu. Tapi kalau tengok, takut, tak berani dah nak buat. Tak padan, tak berbaloi. Sekejap saja. Kalau kata nikmat pun sekejap saja. Seronok pun. Lupa dunia sekejap. 45 minit. Katakanlah, dalam keadaan ketakutan, tiba-tiba kena sebab 100. Tak ada orang nak macam tu. Sebab walaupun cara sebab tu adalah caranya. Bukan sebab seperti zaman sekarang ni, yang disebab dalam penjara tu lagu lain. Itu tak betul. Macam tu tidak mengikut cara Islam. Tak apalah. Walaupun ada cara dia pun 100. Penat jugalah. Dan bukan ini nak suruh mati, nak bagi mati, tidak. Dia adalah. Sebab itu dia tengok dalam kitab fiqh, dalam hadis, dalam apa semua, gabung tu semua, barulah. Macam mana cara nak melaksanakannya, tidak semudah yang kita tengok sini. Kalau berzina, ya, kena sebab tu. Dia banyak syarat-syarat dia. Apa-apa yang diperlukan itu. Ini antaranya. Dan seterusnya lah. Yang ketiga, hukuman dan balasan di dunia dan di akhirat untuk orang-orang yang menuduh orang-orang perempuan muslim dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Perkataan yarmun 3 kali digunakan. Ini semua kata kunci lah ni. Ini semua kata kunci yang kita tidak bertemu di lain. Ayat 4, 6 dan 23. Hukuman 80 sebatan dikenakan kerana menuduh orang-orang perempuan yang baik-baik melakukan zina. Itu ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik. Perempuan yang baik-baik. Maknanya tuduh berzina lah tu. Kemudian mereka tak boleh bawa saksi. 4 orang saksi. Kamu sebatlah mereka. Yang menuduh tu. 80 sebatan. Dan jangan kamu terima kesaksian mereka. Untuk apapun. Buat selama-lamanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang jahat, fasik, berdosa besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun dia telah melakukan perbuatan jahat sebegitu, tapi kalau bertaubat, baiki diri, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya kesaksian dia pun diterima dan job fasik itu pun terangkat daripada dia. Dia tidak dikatakan fasik lagi. Itu mengikut setengah-setengah ulama. Mengikut setengah-setengah ulama, tidak dikatakan fasik dia tu. Setelah menjalani hukuman lah. Menjalani hukuman 80 sebatan dulu. Lepas tu dia taubat apa semua. Tidak dinamakan fasik, tetapi saksi dia tak boleh terima. Sebab Tuhan kata,
Jangan terima kesaksian mereka sampai bila-bila. Imam Abu Hanifah berpendapat begitu. Itu akibatnya. Dan seterusnya lah. Panjanglah cerita tu. Kenapa disebut perempuan yang baik-baik? Kerana perempuan yang baik-baik ni cukup menjaga diri dia, kehormatan dia. Tiba-tiba orang tuduh macam tu, berat tu. Dan akibatnya sangat dahsyat. Rumah tangga tu akan hancur, akan berselerak dengan sebab tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Suami dia pemarah, jadi timbul macam-macam prasangka. Anak-anak pun tak hormat lagi kepada ibu dan sebagainya. Itulah yang akan jadinya. Itulah akibatnya. Sebab itu hukumannya berat. Jadi supaya ni orang ni tak bercakap sesuka hati, ikut saja nak tuduh orang, ini ada hukum dia. Ini nak menjaga kehormatan manusia, marwah manusia. Marwah manusia. Ini pun salah satu maqasid syariah juga. Tujuan syariah ni secara keseluruhannya nak jaga apa? Nak jaga marwah manusia. Manusia jangan marwahnya dicerobohi. Kita orang mulia, dia anggap mulia. Tak boleh sesuka hati orang ni nak fitnah dia, sehingga orang cop dia apa-apa, tak boleh macam itu. Itu marwah dia. Ini kan kalau kita tengok walladzina yarmun. Lepas tu walladzina yarmuna, tuduh. Tadi orang lain tuduh orang lain. Ni ayat 6 ni tuduh isteri. Siapa suruh? Suami sendiri tu. Suami sendiri tu tuduh. Boleh ke macam tu? Ya, kalau berlaku lah. Kalau berlaku, apakah suami tu kena sebat 80 sebatan? Nak ceritanya hukumnya lain. Kalau dia sanggup bersumpah, ini orang panggil hukum li'an. Li'an. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallah alaih in kana minal kadhibin. Dia kena bersumpah 4 kali bersumpah. Aku bersaksi begini-begini bahawa aku dalam tuduhanku terhadapnya memang benar. Memang dia telah berzina. Dia tuduh isteri dia. 4 kali dia kata begitu. Bersaksi. Sambil-sambil dia kata tu, hakim kata, beringat, jangan berdusta. Kamu akan dihukum oleh Allah. Kamu akan dimurkai Allah. Dicelah-celah tu. Kata. Lepas tu, dia bersumpah lagi. Sumpah lagi. Sampai 4 kali. Akhir sekali, dicelah-celah tu, hakim kata begitulah. Bagi ancaman kepada dia. Akhir sekali, dia kata kalau dia tak betul, laknat Allah ke atas dia. Laknat Allah menimpa dia. Kalau dia sanggup kata begini, baru dia tak kena 80 sebatan. Walaupun suami. Kalau dia tak sanggup kata begini, dia kena 80 sebatan. Orang lain tak ada. Tak ada hukum. Orang lain lah, suku sakat. Yang bukan suami, tak ada hukum li'an. Hukum li'an ni khusus dengan suami isteri saja. Orang lain tuduh kena. Tak ada dah perlu nak terlepas daripada hukuman 80 sebatan. Tapi kalau suami, boleh. Suami saja. Tapi dia kena macam ni. Dan isteri dia pun dibawa dalam mahkamah. Wa yadra'u anha al-'adzaba an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Si isteri itu pula bantah, dia bantah. Dia bersumpah juga. Aku bersaksi bahawa dengan nama Allah sesungguhnya dia berdusta. Dia tak betul dalam tuduhannya terhadap saya. Hakim pun kata, berhati-hati. Jika betul, kamu akan dimurkai Allah. Kamu akan dihukum di dalam neraka nanti. Dia terus kata 4 kali. Kali yang kelima, dia kata, murka Allah ke atas dia. Ke atas saya lah maksudnya. Jika dia benar, jika dia betul dalam tuduhannya, saya dapat murka Allah. Baru dia perempuan tu tak kena hukuman. Kalau tidak kena hukuman, hukumannya apa? Kalau mengikut jumhur ulama, kebanyakan ulama kata rejam sampai mati. Sebab dia sudah kahwin. Dia isteri orang. Dia tak akan kena hukuman itu kalau dia sanggup kata ini. Dan selepas tu jatuh talak. Talak ba'in bainunah kubra. Bainunah kubra ni maknanya sampai bila-bila tak boleh bersama. Putus hubungan. Itu akibatnya. Kalau kan kahwin talak 3 talak, boleh lagi baik balik dengan suami asal tu. Setelah perempuan itu kahwin dengan orang lain dulu, lepas tu bercerai, bolehlah kahwin dengan suami yang dulu. Boleh juga. Tapi yang ni tak boleh. Dia kahwinlah 100 orang. Lepas tu nak baik dengan yang dulu, tak boleh. Dah kalau dah jadi kes. Kenapa kes seperti ini kita tak pernah dengar? Itulah. Sebab tidak ada dikuat kuasakan.
Tidak ada pun dalam undang-undang syariah. Mahkamah syariah tidak bincangkan benda-benda ni. Dan kalau ada pun dia memang tak ada, dia tak akan terima. Sebab apa? Tak ada peruntukan untuk melaksanakan itu. Itulah yang sibuk-sibuk dulu satu ketika dulu RUU 355 dan macam-macam lagi. RUU itu RUU ini nak menaik taraf. Sebab undang-undang jenayah ni tak ada. Mengikut hukum Islam tak ada. Itulah yang diperjuangkan dalam negara kita ni. Orang Islam memperjuangkan nak lagi ini supaya dilaksanakan. Kalau tidak kita merasa tak sempurna agama kita. Jadi mahkamah syariah tak akan ambil kes ni. Macam mana-mana pun akan tolak begitu. Sebab apa? Kalau jadi dia kena buat macam ni. Dan kalau buat macam ni kena rejam, sanggup lah. Boleh kah? Bersedia dah kah? Ada kah? Dia akan pergi ke situ. Dia tidak saja-saja belian saja-saja begitu. Dah. Kalau kita kata tak mampu, tak apalah. Tapi kena adalah usaha ke arah itu. Kalau tidak ada usaha ke arah itu, berdosa. Situ berdosa. Jika kita memang sudah mampu dah. Dan kita tak buat juga. Berdosa. Siapa berdosa? Kerajaan. Pemerintah. Itulah kesedaran Islam ni secara umumnya semakin baik. Alhamdulillah lah. Semakin meningkat dalam dunia sekarang ini. Sebab itulah kita dengar sana buat, Brunei buat, itu ini buat kan. Nak buat. Sebab apa? Sebab dah ada kesedaran itu. Kesedaran bahawa berdosa tu. Siapa yang berdosa? Dia lah. Pemimpin. Dan rakyat juga berdosa. Sebab rakyat, katakanlah rakyat setuju dengan dia. Rakyat sokong dia. Jadi ada kena-mengena jugalah rakyat tu walaupun tidak secara langsung. Yang ketiga, hukuman dan balasan di dunia dan di akhirat untuk orang-orang yang menuduh orang-orang perempuan Muslim dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Perkataan Yarmun 3 kali digunakan. 4. Erti perkataan zinah. Zinah. Kalau dalam surah Al-Kahfi, zinah lain makna dia. Sini zinah lain maksud dia. Perkataan zinah digunakan 2 kali di dalam surah ini. Makna 2 kali digunakan. Dan sangat besar makna dia kepada kehidupan kita. Itu kata kunci lagi. Ayat 31 dan 60. Di dalam surah ini dinyatakan lelaki yang boleh perempuan mendedahkan zinah dan tempat-tempat zinah di tubuh mereka secara terperinci. Perempuan-perempuan tua dikecualikan daripada memakai hijab yang lengkap. Mereka bagaimanapun tetap dilarang daripada tabarruj, bersolek secara berlebihan. Dengan mendedahkan aurat dan juga mendedahkan zinah. Itu yang disebutkan di dalam surah ini. Kalau kita tengok ayat 31. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna zinah. Katakanlah kepada orang-orang perempuan mukmin, biar mereka menundukkan pandangan mereka, jaga mata mereka dan jaga kemaluan mereka, dan jangan mereka mendedahkan zinah mereka, yakni aurat mereka, illa ma zahara minha, ataupun bahagian tubuh mereka yang menarik perhatian lelaki, yang menyebabkan lelaki orang kata naik nafsu. Begitu juga sebaliknya. Itulah zina. Kecuali ma zahara minha, yang nyata daripadanya. Dalam hadis-hadis disebutkan yang nyata tu ditunjuk muka dan tangan. Itu dikecualikan. Itu tak apa. Dan seterusnya lah, perincian dia boleh dedahkan itu, tak pakai, tak tutuplah tangan lengan apa boleh. Pada siapa? Ni orang ni disebut. Bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, apa dan sebagainya. 5. Hanya orang-orang beriman dapat melaksanakan undang-undang Islam dengan lengkap dan sempurna. Hanya orang Islam. Orang lain dia tidak akan sempurna. Kalau dia buat pun, dia ambil sikit-sikit daripada syariat kita dan dia buat. Misalnya orang-orang sosialis yang tak mahu riba, dia tak pakai riba. Tapi itu kebetulan. Dan dia tak pakai hak lain. Yang lain dia tak pakai. Jadi undang-undang Islam dengan sempurna tak akan menjadi kenyataan, tak akan dilaksanakan kecuali oleh orang-orang yang imannya sempurna. Maknanya kalau selagi tak lengkap tu menunjukkan iman tak sempurna. Itulah mudah ya. Melalui ayat-ayat 17, 47 dan 51 digunakan perkataan mukminin. Perkataan al-mukminun pula digunakan dalam ayat ke-31. Hanya mereka lah
dikatakan orang-orang yang dapat melaksanakan hukum Allah dengan sempurna. Maknanya orang yang tidak dapat melaksanakan itu lemahlah. Tidak mukmin sejati, tidak mukmin sebenar. Mukmin yang tidak sempurna imannya. Itu kedudukannya. Semayalah, tak berhenti tengah malam. Tak tidur tengah malam. Tajuk, lepas tajuk. Tak sempurna. Kalau benda ni tidak dilaksanakan, takkan sempurna. Kayalah kerajaan, makmurlah. Pelabur-pelabur mari semua. Ringgit, katakanlah ringgit. Jadi naik. Jadi naik. Tidak jatuh. Semua bagus. Pembangunannya pesat. Tak jadi apa. Tak lepas. Mukmin tidak sempurna lagi. Kalau tidak buat ni. Mukmin yang sejati, yang sempurna apabila semua hukum-hukum Islam ini didaulatkan. Barulah sempurna. Selagi tidak gitu, kena sedarlah bahawa kita ni dalam keadaan tak sempurna. Tapi kena ada cita-cita. Kena ada usaha. Mudah-mudahan Allah SWT mengecualikan kita daripada yang tidak sempurna. Itu sajalah satu yang boleh buat. Kalau tidak, termasuk, terkena. Tak sempurna. Yang keenam, tazkiyah dikatakan sebagai perkara yang boleh menghindarkan manusia daripada kemungkaran, perbuatan-perbuatan keji dan juga yang tidak bermoral. Berhubung dengannya terdapat dua ayat di dalam surah ini. Zakka ayat 21, Azka ayat 29. Ini semua kata kunci. Maknanya dengan adanya penyucian jiwa ataupun sikap-sikap yang tertentu, kita boleh terhindar daripada kekejian, daripada sikap sifat tidak bermoral itu, daripada terjerumus dalam seks yang bebas ataupun yang diharamkan itu. Barulah kita selamat. Antaranya dalam surah ini disebut, antaranya tadi jaga mata. Antaranya perempuan kalau bercakap dengan lelaki, la takhdha'na bil qaul. Itu punca-punca, pintu-pintu yang boleh membawa kepada manusia ini terjerumus ke dalam zina. Wala taqrabuz zina. Taqrabuz, jangan hampiri zina. Zina tu lagilah. Pergi dekat pun. Pergi dekat tu macam mana? Benda-benda ni kena jaga. Itu dipanggil tazkiyah. Tazkiyah iaitu menjaga diri dengan mengambil langkah-langkah tertentu supaya kita ni tidak jadi menghampiri zina. Kena tahulah apa benda. Kahwin misalnya. Di dalam surah ni pun disuruh kahwin. Itu benda yang menghindarkan manusia ni daripada perzinaan. Dan banyak lagi lah. Banyak lagi. Yang ketujuh, di dalam surah An-Nur terdapat perintah supaya memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah orang-orang lain. Perkataan sallimu digunakan dalam ayat ke-61. Tusallimu digunakan dalam ayat 27. Kedua-duanya adalah perintah supaya memberi salam sebelum memasuki rumah orang lain. Ayat 27. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Misalnya dalam ayat tu, maknanya apa? Maknanya beri salam. Tidak kata pergi ke rumah orang tunggu masuk. Bukan begitu cara perangai ataupun peribadi orang Islam. Adab dia bukan begitu. Dia pergi di pintu tu bagi salam dulu. Bagi salam tu makna dia apa? Bagi salam tu maknanya selamat kamu. Jangan risau dengan saya. Saya orang Islam. Saya saudara kamu. Tak akan apa-apa isteri kamu. Tak akan apa-apa anak perempuan kamu. Ini jaminan. Assalamualaikum. Itu makna Assalamualaikum tu. Tapi tidak memadai dengan itu saja. Minta izin pula. Minta izin pula. Minta izin. Kalau kita tengok dalam sunnah, 3 kali tak jawab, baliklah. Jangan terasa hati. Sebab itu kita sekarang ni senanglah. Ada telefon, kan? Ada handphone. Boleh telefon dulu. Jangan pergi gitu. Orang kata berjada pergi gitu lah. Pergi gitu tanpa diberitahu dahulu. Lepas tu bila orang tak buka pintu, marah pula, sakit hati pula. Tak boleh itu. Itu silap kita. Kena bagi tahu. Itu caranya. Perintah supaya memberi salam juga diberikan ketika hendak masuk ke rumah sendiri atau ke dalam rumah keluarga dan sanak saudara. Sama, bukan rumah orang lain saja. Mana itu jaminan, kita bagi jaminan kepada orang depan dalam rumah tu bahawa kita tidak ada nak buat benda tak baik. Yakinlah dan percayalah, tenangkan hati kamu. Saya ni hari ni
Tak akan. Itu maksud dia. Itu macam janji kita dengan tuan rumah tu. Orang tiba-tiba masuk jadi mengamuk dah. Assalamualaikum apa macam tu. Berkelahi. Suami isteri. Baling ini kan. Tu tak ada assalamualaikum tu kalau macam tu. Assalamualaikum. Siapa juga pergi masuk dalam rumah tengok anak orang. Itu tiada assalamualaikum, tak ada mana assalamualaikum tu kalau macam tu. Dia kena jaga penglihatan. Dan dalam sunnah dia ajar. Sebab itu kalau kita tengok Quran, tengok sunnah dia ajar. Kalau tak ada orang dalam rumah kita baca macam mana? Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Bagi salam juga. Ada caranya. Maknanya salam ini penting. Ini adab Islam yang tidak ada pada orang lain. Jadi kalau orang lain macam-macam lah sebut kan. Selamat pagi lah apa dalam bahasa masing-masing tu. Selamat malam lah. Selamat itu, selamat ini. Ini kita sebut nama Allah Assalam tu. Kita bagi, kita doakan untuk dia. Itulah yang terbaik. Sebab kata-kata lain tu tak tahu apa tu. Kata-kata lain tu bertabur begitu, hilang. Ditiup angin gitu lah. Tak ada makna doa. Yang ke-8, taat kepada pemimpin adalah suatu yang perlu untuk keutuhan kehidupan bermasyarakat. Surah An-Nur mengajarkan beberapa adab dan disiplin kepada orang-orang Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika berada dalam majlis yang penting, mereka diperintahkan supaya meminta izin apabila hendak keluar. Yasta'dzinunaka. Ayat 62. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Orang-orang mukmin yang sebenarnya ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan apabila mereka berada bersama-sama dalam satu majlis yang penting, mereka tidak akan pergi tanpa meminta izin dahulu dengan ketua lah, dengan pengerusi ke, dengan ketua ke, dengan bos ke. Kita duduk dalam satu-satu institusi, dalam satu-satu jabatan, dalam satu-satu pejabat ataupun apa-apalah, kena minta izin. Minta izin macam-macam lah. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Orang yang minta izin dengan kau tu, ada adab begitu, itulah orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Maknanya orang yang beriman ni dia ada disiplin. Ada cara dia. Kalau dalam perkumpulan, dalam jemaah, dalam parti, kita kata dalam apa, dia ada disiplin dia. Kena ikut. Fa idza sta'dzanuka li ba'd sya'nihim, bila mereka minta izin untuk sesuatu keperluan yang besar, fa'dzan, kamu izinkan kepada sesiapa yang kamu mahu. Maknanya kalau kamu tak izin pun boleh juga. Wastaghfir lahum, dan minta ampun untuk mereka. Itu satu kesalahan tu juga tu. Sehingga perlu diminta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikut mana-mana pun. Ini tak berapa faham ni kita. Gini. Kalau nak mudah faham dia gini. Saya buat contoh. Katakanlah doktor kerja di hospital. Dalam satu institusi kerajaan. Mesti kena ada ketua dia, ada bos dia. Katakanlah, kalau ikut suka hati nak pergi, tak mahu pergi, macam mana jadi? Mati ramai hospital. Kalau ikut nak balik raya lah, kalau kita kata sekarang ni, nak balik raya. Semua nak balik raya. Lepas tu, macam mana? Takkan nak bagi semua? Itu maksud. Bos, ketua, pejabat, ketua jabatan, boleh membuat peraturan, dia kena bagilah supaya jadi tidak tertekan, supaya jadi adil, supaya jadi saksama. Tahun ni dia bagi orang ni, tahun depan tidak. Tahun depan orang ni pula. Orang yang dah balik dah dulu. Dia kena adjust lah. Itu kerja dia. Baru tidak teraniaya. Dan kalau benarkan balik gitu, ikut suka, teruk jadinya. Sedangkan kemalangan, orang sakit, hari raya pun ada juga. Bukan tidak hari raya saja, adanya. Jadi itu diperlukan. Itulah maksudnya amrin jami'in. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in. Suatu keadaan yang penting. Yang mana tak boleh kita nak main-main, suka-suka hati. Misalnya, kalau contoh lain, askar ataupun tentera di sempadan. Sebab itu hari raya pun askar tak balik kan.
Bukan semua balik. Yang boleh cuti tu boleh lah. Kalau nak kira nak balik, semua nak balik raya. Tapi kalau balik raya, masa tu orang masuk. Masa tu orang seluduk senjata masuk. Jadi macam mana? Apa kedudukan dia tu? Orang bayar gaji kat dia tu. Dia angkat sumpah apa semua. Apa makna? Penting lah tu sampai angkat sumpah. Penting lah tu. Dan kerja dia tu kerja besar. Orang tua-tua tak boleh. Sebab itulah yang pencen awal ni askar. Nak kena gagah, nak kena kuat. Kuat ni masa muda. Tua-tua tak boleh, tak nampak. Banyak masalah. Banyak masalah. Jadi musuh mari kita baru cari spek. Baru cari spek. Mana? Baru cermin mata. Tak boleh. Jadi itulah amrin jami'in tu luas makna dia. Jangan marah kepada ketua kalau dia tak bagi. Cumanya kalau dia melampau-melampau kan ada lagi ketua yang atas. Kita kira lah. Jangan sampai tak adil begitu. Tapi pada dasarnya memang kena terima. Kalau dia bagi, yalah. Kalau dia tak bagi pun boleh. Itu hak dia. Itulah kuasa dia. Yang tidak ada pada orang bawah ni. Dia kena atur dengan baik lah. Itulah yang Rasulullah SAW telah buat dahulu. Bila bermesyuarat, nak keluar minta izin dulu. Tak minta izin duduk. Kalau kamu pergi, kita tak boleh ni. Nak mesyuarat ni. Kamu orang penting. Tapi benda penting lah. Kalau tidak penting, urusan biasa. Tu tak apalah. Tu. Di rumah tu, nak masuk, nak keluar, ikutlah tu. Tapi kalau dalam suasana ni, pegang sesuatu jawatan, buat sesuatu kerja penting, terutamanya berkait dengan masyarakat dan negara. Ni negara lah ni. Tak boleh main-main. Dia mesti kena ada disiplin yang kuat. Baru boleh berjalan dengan baik. Perbandingan di antara surah Al-Ahzab dan surah An-Nur. Banyak kesamaannya, tetapi ada juga yang membezakannya. Kedua-dua surah ini banyak berbicara tentang hukum-hukum berkaitan wanita. Kerana itu, kedua-duanya elok sekali dibaca bersama. Cuba kita tengok sini. Kita buat jadual tu, carta tu. Perkara. Surah Ahzab, mana surah ke-33. 33 tu mana? Dalam tertib Quran yang ada ni, surah ke-33. Surah An-Nur 24. Padahalnya, dari segi turun Ahzab dulu. An-Nur itu kemudian. Dalam Quran yang ada ni, An-Nur dulu. Lepas tu baru surah Ahzab. Itu cerita. Perkara. Satu, zaman diturunkan. Kalau surah Ahzab diturunkan selepas perang Ahzab pada tahun keempat dan kelima Hijrah. Sedangkan mengikut tertib kitabi, ia merupakan surah ke-33. Tahun kalau kita tengok tahun turun tu dululah daripada surah Nur tu. Tapi dari segi tertibnya dalam Quran yang ada ni ke-33. Sebelah tu surah An-Nur. Surah yang ke-24 yang kita sedang baca sekarang ni. Diturunkan selepas Ghazwah Banil Mustaliq pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijrah. Setahun selepas diturunkan surah Al-Ahzab. Sedangkan dalam tertib kitabi, kedudukannya terletak lebih dahulu daripada surah Al-Ahzab. Itu penting kena tahu perbezaan itu. Seterusnya, mesej utama. Apa surah Ahzab mesejnya? Apa surah Nur mesejnya? Surah Nur kita dah baca tadi. Kalau surah Ahzab ini, satu, tinggalkan kekufuran dan kemunafikan dalam keadaan menyedari tanggungjawab dan amanah. Dua, laksanakanlah hukum hakam Islam dengan ikhlas, baik yang berkaitan dengan kekeluargaan, kemasyarakatan, ketenteraan, pemerintahan dan lain-lain. Itu dalam surah Ahzab. Seterusnya, nombor tiga, aktiviti orang-orang munafik. Apa aktiviti orang-orang munafik semasa turun surah Ahzab itu? Kalau kita tengok di sini, mereka menyerang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan bekas isteri anak angkatnya. Itu berarti baginda berkahwin dengan menantu sendiri. Oh, dia kata. Apalah, dia kata Muhammad ni macam-macam lah, campur dengan cerita-cerita yang mengarut tu kan, macam-macam lah cerita berkenaan dengan Zainab tu, isteri kepada Zaid tu. Sebab orang jahiliah ni, bagi dia anak angkat tu seperti anak betul. Jadi untuk menghapuskan adat tu, Allah SWT memerintahkan Nabi kahwin dengan bekas isteri anak angkatnya. Ikutlah nak kata, teruklah, kena katalah. Juga untuk satu peringkat tu, kena kata. Selain itu, macam-macam lagi gangguan dan fitnah yang mereka ada-adakan untuk memburuk-burukkan Nabi. Antaranya, disebarkan
dia kata Nabi tak keluar masjid ni, duduk di rumah sedih. Dia cerah habis isteri-isteri dia. Dia cerah habis. Saya sampai benda tu sampai kepada Sayyidina Umar, ada sahabat-sahabat yang menangis duduk dekat mimbar Nabi. Mereka sebar akan benda tu tak berlaku pun. Sehingga Sayyidina Umar, sahabat pergi ketuk pintu dia dengan kuat. Sayyidina Umar ingat ke nak perang? Dia kata tentera Ghassan mari serang ke? Tak, kata dia, lebih besar lagi pada tu berlaku. Apa? Rasulullah telah cerai isteri dia semua sekali. Sayyidina Umar pun terkejut. Ambil pakaian dia pergi terus. Orang lain tak berani. Tak berani. Duduk menangis gitu. Diri. Sayyidina Umar pergi minta izin. Beberapa kali tidak dibenarkan. Dia minta juga. Nak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Akhirnya berjumpa. Cakap. Akhirnya dia tidak tanya terus lah. Yang dia nak tanya. Sebab salah seorang isteri Nabi tu anak dia. Sebelum dia pergi sampai tu, dalam cerita, dalam hadis dia sebut, dia singgah rumah anak dia dulu. Macam-macam dia kata ke anak dia. Macam-macam dia kata, inilah aku kata dah dulu. Lepas tu pergi, akhir sekali dia tanya Rasulullah, betul kah? Ini. Terkejut Rasulullah. Tak ada. Betul. Begitu kah? Tak ada. Sayyidina Umar pun, Allahu Akbar takbir. Cuba tengok. Itu permainan siapa? Orang munafik. Permainan orang-orang munafik. Dia nak tengok sangat keluarga Rasulullah dipecah, hancur. Nak menunjukkan, membuktikan Rasulullah tidak berjaya. Sebab manusia dia salah satu kejayaan dia boleh diukur pada rumah tangga dia. Kalau rumah tangga dia tenang, aman, bahagia, mana bagus. Kalau tidak, orang boleh kata macam-macam lah, cakap saja. Rumah dia pun tak pandai nak urus. Orang akan kata begitu. Rupanya Rasulullah yang tak pergi ke masjid, dia sakit, jatuh kuda, tergeliak. Luka pun ada juga. Sebab dia tak pergi duduk di atas rumah dia. Macam-macam lah fitnahnya. Ini aktiviti orang-orang munafik. Dalam surah Ahzab ni ada. Dalam surah Nur, orang-orang munafik menuduh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabiah yang lain telah berzina. Dia nak menimbulkan suasana kecoh dah dalam masyarakat, biar orang nampak apa orang Islam, teruk orang Islam, lebih kurang kita juga. Dia kata macam tu. Ia merupakan salah satu peristiwa ifk. Ini ifk, tuduhan berzina. Sedangkan masyarakat Muslim tu terkenal baiknya, menjaga keluarga, menjaga diri, begitu mulia. Orang tiba-tiba benda-benda macam ni sampai keluar. Padahal tak ada berlaku pun. Yang keempat, aktiviti orang-orang kafir. Perintah supaya tidak terkesan dan tertekan dengan perancangan dan tindakan jahat oleh orang-orang munafik dan kafir terdapat di dalam ayat pertama dan terakhir surah. Ini surah Ahzab. Itu adalah zaman di mana kerajaan Islam yang baru ditegakkan terpaksa menghadapi gangguan musuh dari dalam dan juga dari luar. Hukum-hukum kekeluargaan. Satu, arahan meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Ayat 53. Kehidupan kekeluargaan seeloknya sederhana. Apa yang penting kepada setiap ahli keluarga ialah kehidupan di hari akhirat. Itu yang utamanya dalam keluarga. Mesti dibentuk begitu. Lepas tu tengoklah di sebelah sini. Ni. Satu, perintah meminta izin dan memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah orang-orang lain. Ayatnya, itulah seperti yang tertulis tu. Yang kedua, hukum-hukum di bilik tidur. Ayat 58-59. Hukum-hukum untuk perempuan tua. Ayat 60. Dan seterusnya hukum-hukum pergaulan dalam rumah tangga. Ini semua ni ada sinilah. Tengok situlah.